Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih dapat hadir ke tajuk cikgu hari ini. Okey, kita tajuk baru ya. Page 215 until 217. Okey, memang panjang tajuk dia. Coordinates, ratio and proportion. Tapi kita tak pergi semua hari ini, kita pergi kepada coordinate sahaja. Boleh tengok dia berada di unit 7 buku teks kamu. Jadi kita nak tengoklah coordinates ni macam mana. Okay, recognize and determine the coordinates. Okay, tengok. The map on the Cartesian plane shows the places of interest in a few districts. Maksudnya dekat map ni ada menunjukkan beberapa tempat-tempat yang menarik di suatu tempat lah. Okay, kita tengok. Okay. Okay, ini kita panggil Cartesian plane. Dia ada paksi untuk X. Kat sini kita panggil dia horizontal axis. Ataupun paksi X. Paksi X ni dia melintang horizontal. Okay, kita ada paksi untuk Y. Okay, kita panggil dia vertical axis ataupun Y axis. Ni. Vertical ni mencancang ataupun menegak. Itu. Okay. Okey, itu dua paksi dan kita ada juga dekat sini ni penting ni. Ini penting This is origin point. Okey, kosong Kosong ini adalah titik untuk origin. So, dah kenal beberapa perkara-perkara yang penting dekat dalam Cartesian plane. Okey, kita nak tengok seterusnya. Okey. Apa cikgu ni cakap? Sejinjang waterfall lies on the horizontal axis or X axis. Okey, kat sini. Horizontal dah cakap tadi. This is horizontal. So, sejinjang waterfall dah jumpa tak? Ni, sejinjang waterfall. Okay. Kuala Pasir. Okay, cikgu ni kata Kuala Pasir is at the vertical axis or Y axis. Okay, Kuala Pasir kat mana? Kat sini, nampak? Dekat vertical axis. Ni. Okay, dia berada di dia titik asalan, titik origin ni. Okay. Okay, tapi dia vertical. Yang tadi sejinjang waterfall pun juga berada pada garisan origin. Tapi dia horizontal. Itu yang dia nak cakap. Okay, boleh Lepas tu kita nak tengok soalan untuk mencari coordinates untuk tempat-tempat yang lain Okay, kita bagi faham dulu. The intersection point of the x-axis and y-axis is called origin O. Yang saya kata tadi. Tempat pertemuan di antara vertical axis dan juga horizontal axis ni, kita panggil dia origin O. Okay. The coordinate of Idaman Beach. Okay, Idaman Beach ni. Which is at the origin is written as 0, 0. Idaman Beach ni betul-betul duduk dekat titik origin O. Okay, faham? Okay, macam mana nak tulis dia bagi tahu ni? Written as. Okay, dia ada bracket macam ni. And dia ada comma di tengah-tengah sini. Okay, faham? Sekejap kita boleh letak lah. Okay, look at B. Timun Lake is 4 units to the east and 5 units to the north of the origin. Okay, kita nak tengok Timun Lake 4 units to the east. Okay. 1, 2, 3, 4 units to the east. Okay, saya dah berhenti kat situ. And 5 units to the north. Okay. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Tu yang dia bagi tahu tadi, Timun Lake. Okay, kita dah jumpa Timun Lake dekat sini. Kat sini. This is the point for Timun Lake. Okay, ada sambungan tadi. Dia kata, so the coordinate of Timun Lake is written as 4, 5. Macam ni tulis dia. Macam ni tulis dia. Dia mesti ada bracket and comma. Tadi kita dah gerak kan? Horizontal kita gerak 4 units and vertical kita gerak 5 unit. Kita baca horizontal dulu. So kita akan tulis 4, 5. Okay, that is point for Timun Lake. Kita baca dia 4, 5. Okay. Look at C. The coordinate of Sejinjang Waterfall is 4, 0. Tadi kita dah tengok dah Sejinjang Waterfall. Kita baca dia 4, 0. Okay. Daripada titik origin ni kita baca dia 1, 2, 3, 4. 4. Tapi kita tak bergerak dah ke mana-mana. Ya, kita masih ada di sini. So, titik untuk vertical axis is 0. Okay, kita akan tulis dia 4, 0. Okay, that is the Sejinjang Waterfall point. Okay. Next.
The coordinate of Kuala Pasir is. Dia suruh tanya kita. Coordinate of Kuala Pasir is apa? Mana Kuala Pasir tadi? Okey. Kuala Pasir punya koordinat kita akan baca horizontal dulu. Jadi horizontal kita tak bergerak. Jadi 0 dulu. Kemudian baru kita gerak vertikal. Daripada sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 units. Okey. Daripada Kuala Pasir ke titik origin pun 4 units. So 0, 4. Okey. And Hillview Temple is, Hillview Temple mana? Oh, okay, saya dah nampak Hillview Temple di sini dia punya point. So kita baca, kalau daripada titik asalan, okay, kita akan baca dia. Kita ambil warna lain ya. Okay, warna merah dah ada, biru. So kita baca dia 1, 2, 3. 3, okay, 3. Dan kita naik ke atas 1. Allah. Apa kena je saya kot pattern tu. Okay, kita naik ke atas ni. Sebab dia vertikal, kita naik ke atas dan kita dah jumpa dah Hillview Temple. So kita naik sekali je 1. So 3, 1. Bracket balik. Okay. Simple kan? Senang kan? So, apa tips yang dinyatakan di sini? Tipsnya adalah to write a coordinate, write the coordinate of x axis followed by y axis. Ini tips dia. Dia kata kalau kita, jika kita nak menulisnya, kita mesti tulis x dulu. X tadi adalah horizontal axis. Okey, kemudian baru diikuti dengan Y. Okey, cikgu pun gerak X tadi. Okey, kalau dah faham, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, number 2. The picture shows the position of 5 ferries at a harbour. Okey, which ferries are at 26 and 40? Okey, kita tengok 26. 1, kita mesti start from the origin. Kita start mesti from origin. 1, 2. Okay, 2. Still lah kita start origin dan kita mesti start from the horizontal axis. Kemudian kita naik ke vertical. Okay, up 6. Kita up 6 units. 1, 2, 3, 4. Macam dah tahu dah. 5, 6. Dah tahu dah. So, ferry apa ni? Ferry P. Okay. So, which ferry of 2, 6? P lah. Okay. Satu lagi, 40. 40. Ferry apa? 40. Mesti daripada origin. 1, 2, 3, 4. And 0. 0 maksudnya dia tak bergerak. Vertical axis dia tak naik ke atas ya. So kita akan tulis 40 kat sini. Apakah ferrynya? Ferrynya adalah ferry T. Okay. So, which ferry? Ferry T. Okay. Lagi apa dia tanya? Ferry P, okay dia tanya. Ferry P is at 26, while ferry T is at 40. State the ferries that are in the same row. Okay, kita nak tengok ferry yang berada dalam satu baris. Okay, P dekat 26. Okay, P dah settle tadi. Okay, ferry T dekat situ at 40. State the ferries that are in the same row. Saya nampak ada dua ferry yang duduk dalam same row. That is S and R. Right, dalam satu row. Okay. State the ferries are, the ferries is S and R. Okay. Coordinate. The coordinates of vertical of a square are at 1, 2, 1, 5, 4, 5 and point K. State the coordinate of point K. Yang ini kena buat Cartesian plane kosong ya. Kita kena buat Cartesian plane yang kosong, kemudian kita kena tandakan semua titik-titik koordinat ni. Barulah kita boleh tahu apakah point untuk K. Sekali lagi kita cuba ya soalan tu. Kita pergi kepada soalan latihan. Okay, based on the Cartesian plane, okay yang ni, fill in the empty boxes. A, the horizontal axis is, X, right. Bawah ni horizontal kan? Okay, bawah tu horizontal, so jawapan dia X.
Okay, the vertical axis is, vertical tadi teacher cakap yang menegak. So, the vertical axis is Y. Right. O is apa? The coordinate is apa? O is origin. And the coordinate is 0, 0. Right. Origin kat sini. Okay. State the coordinates of the clock and the lamp. Okay. Which the clock? Okay, ini clock. Kita akan baca dia 0. Kita akan baca untuk ni ya 0 tu ya. Untuk clock. Yang ni clock ni. Ni dia punya point untuk clock. Jadi kita baca 0 tu. Kita start daripada asalan ni 0. Okay, maksud tak gerak ya. Kita punya horizontal. 0. Kemudian 2 kita gerak naik atas vertical. 1 and 2. Right. Jadi kita akan tulis koordinatnya adalah 0, 2. Okay. The lamp, lampu. Ni, lampu tidur kan. Okay, lampu tidur kita masih lagi berada pada titik asalan. Kita gerak 1, 2, 3, 4. Okay, 4 horizontal. Kemudian 1, 2. 2 vertical. Dah jumpa kat sini. So, 4, 2. Boleh? Okay, kita dah state dah dia punya coordinates. Kemudian apa ni? Dia tanya ni. What is at 2, 0? 2, 0. Okay, what is this? This 2, 0 lah ni. This is a family picture ya. Picture. Okay, what is at 3, 3? 3, 3. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, this is 3, 3. What is this? Flowers, right? Saya nampak bunga dia gantung. So, flowers. Okay. Flower at 3, 3. Okay. Selesai soalan tersebut. Next, kita nak pergi mark coordinates of point. Kita nak tanda koordinat. Okay, jadi untuk aktiviti ini kamu mesti lukis Cartesian plane yang kosong. Macam murid ni lukis. Mesti kamu kena lukis sendiri. Okay, jom kita tengok macam mana dia nak mark. Number 1. Mark the coordinate of P at 4, 2. So, dia akan gerak 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi, dia akan tanda P, dia akan tanda 4, 2. Nampak tu dia buat tu? Okay. Cara dia, yang pertama, tadi cikgu dah gerak punya laju. Cuba pandang balik. Okay, pandang balik. Supaya kamu nampak. Okay, from the origin, this is origin. Okay, move 4 units to the right. 4 units to the right. 1, 2, 3, 4. Okay, kita dah gerak ke kanan 4. And 2 units up. 1, 2. Okay, mark point P. Tandakan P. Mesti tanda P. Nampak murid ni buat. Kemaslah kerja dia. Write P. Tuliskan P tu 4, 2. Mesti ada tanda P dan juga koordinatnya. Dan koordinat ni teacher cakap banyak kali must have bracket and comma. Okay, lepas tu bolehlah bubuh nombor apa berdasarkan koordinat yang kamu dah cari. Okay, look at number 2. Masih lagi sama. Mark the coordinate of Q at 0, 5. Okay, murid ni dah tanda. Di sini 0. Okay, sini 5 dia tanda. So, macam mana cara dia? Yang pertama, from the origin, move 5 units up. Okay, daripada origin ni, dia gerak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mark point Q. Okay, mark kat sini Q. Okay, write Q 0, 5. Lepas kita mark, kita kena write the coordinate for Q. Okay, macam murid ini buat. Macam tu lah kamu kena buat nanti. Okay, next kita tengok soalan. Okay, dia soalan. Mark the following point on the Cartesian plane. Kamu kena buat Cartesian sendiri ya. Okay, ni soalan dia. Let's try. Okay, yang ini adalah Cartesian plane cikgu punya. Okay, kamu lukislah macam ni. Please use your ruler, okay. Pastikan betul-betul lukis, okay. Okay, kita tengok ya. Soalan tadi, kita nak mark macam murid tu buat tadi ya. Sekarang kita nak mark yang R. Okay, R 0, 5. Kita cari R ni 0, 5. Kita cari daripada sini. Macam mana kita nak dapatkan R? 0, kat sinilah 0. Tak bergerak. Horizontal kita 0. Okay, vertical sekarang kita nak naik. 5, right? 1, 2, 3, betul tak? 4, 5. Jadi saya tanda kat sini. This is R dan koordinatnya. Betul tak? Saya tengok soalan tu. 0, 5. Mana soalan tadi? Okay, kita dah siap. R. Sekarang kita nak buat S. Okay, kita nak buat S.
S is 30. Okay, 30. 3, kita bergerak daripada titik asalan ni ke horizontal. 1, 2, 3. Kemudian dia kata 30 kan. 0 saya tak naik lah. Memang duduk kat sini lah. Okay, saya tanda dekat sini. S. Dan koordinatnya 30. Okay. Betul kan? Kemudian T. R, S, T lah kan. Okay. T is 1, 3. Koordinat T adalah 1, 3. So, gerak sekali. 1. Okay, 1. Kemudian 3. 1, 2, 3. Okay, this is tanda lah. Tanda dulu. Kemudian kita tulis T dan kemudian kita tulis koordinatnya. Okay. The last one is U. U is 4, 4. Apa ni? U ialah 4, 4. Koordinatnya. So, kita gerak 4, 4 lah. Warna apa nak ambil? Warna hitam. Okay, kita gerak dulu horizontal ya. 1, 2, 3, 4. Betul? 4 lagi kat atas ya. 1, 2, 3, 4. Okay, kita tandakan dulu sebagai U. Dan koordinatnya 4, 4. Okay, settle soalan ini. Okay, cuma teacher tinggalkan satu soalan untuk kamu buat. Iaitu soalan ini. Ni. Apa cerita je ni? Dia kata, a butterfly is at 3 units to the right from the origin. Daripada origin tu, 3 units to the right. Okay, gerak. It flew, dia terbang 6 units up. Dia terbang, dia naik ke atas sebanyak 6 unit and landed on a hibiscus. Okay, dan mendarat di unit yang ke-6 naik ke atas tadi. What is the coordinate of the hibiscus? Okay, yang ini adalah kerja rumah kamu. Dekat carta yang sama. Dekat Cartesian plane yang ini juga. Okay, boleh. Tapi kamu dapat nanti kamu kena tandakan sebagai bunga raya. Lukislah bunga raya dekat koordinat yang kamu akan temui nanti. That's your work. Okay. Macam mana pun teacher harap kamu tidak menemui masalah-masalah yang besar. Berdasarkan apa yang teacher dah terangkan, harap kamu dapat menyelesaikan semua soalan-soalan dengan baik. Selamat mencuba. Bye.